Assalamualaikum dan salam sejahtera sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 28 Jun 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita dimulakan dengan peruntukan RM5 juta bagi menaik taraf pos kawalan imigresen CIQS Tedungan oleh Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, naik taraf itu meliputi pendawaian semula, pemasangan penghawa dingin, membina surau dan tandas awam yang dijangka siap November ini. Kerana yang lama itu perlu diganti, berbahaya. Kita tak mahu itu perkara-perkara buruk berlaku, jadi kita telah pun bagi keutamaan. Mereka tidak ada peruntukan. Jadi ini adalah pintu masuk dan peranannya begitu penting sekali. Dan kita mahu pegawai-pegawai kita yang bertugas di sini dalam keadaan yang selesa dan selamat. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan makanan kepada petugas barisan hadapan di pos kawalan imigresen CIQS Tedungan Limbang pada Jumaat. Pos kawalan imigresen CIQS Tedungan ini menjadi pintu masuk utama bagi pengguna jalan darat dari Miri yang transit melalui negara Brunei Darussalam. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah juga telah mengarahkan pengarah NRDA berbincang dengan Sarawak Energy Berhad SEB bagi memperbetulkan generator di pos kawalan tersebut atau menggantikannya dengan yang baru memandangkan ia bermasalah dan berbahaya. Jadi saya telah pun minta Datuk Ubaidillah selaku pengarah NRDA untuk berhubung dengan pihak SEB macam mana cara untuk memperbetulkan keadaan itu, dan jika perlu kita beli yang baru, kita beli yang baru. Okay? Dan ini adalah penting kerana ini adalah pintu masuk untuk kita di Limbang ini melalui darat. Berita seterusnya mengenai tinjauan Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi pada Sabtu ke Dewan Masyarakat Kampung Sungai Ladong yang dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Menerusi tinjauan, ruang PPV dilihat sudah disusun atur untuk memastikan kelancaran proses pemberian vaksin yang bermula hari ini 28 Jun sehingga 2 Julai nanti tidak mempunyai sebarang masalah. Difahamkan vaksin akan diberikan kepada penduduk di kawasan sekitarnya secara outreach dengan sasaran seramai 500 orang penerima vaksin dalam masa sehari. Datuk Julaihi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau turut mengucapkan terima kasih kepada semua petugas yang telah bertungkus lumus bagi memastikan kelancaran proses pemberian vaksin di kawasan Sebuyau. Selanjutnya, peranan serta pengorbanan petugas barisan hadapan di muka terus dihargai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Hanifah Hajar Taib. Terbaharu, Datuk Hanifah yang juga ahli Parlimen Muka sekali lagi menyantuni petugas barisan hadapan dengan menyumbang sebanyak 413 pek bakul makanan dan 200 kotak air minuman. Selain itu, sumbangan itu turut diagihkan kepada mereka yang disyaki person under investigation PUI dan kontak kepada case person under surveillance PUS di pelbagai pusat kuarantin di Muka. Senarai lokasi agihan sumbangan adalah Pusat Kuarantin dan Rawatan Risiko Rendah COVID-19 Politeknik Muka PKRC PMU, Pusat Kuarantin dan Rawatan Risiko Rendah COVID-19 Kem Belia Muka PKRC Kem Belia, Pusat Kuarantin Kem Belia Politeknik, Petugas Sekatan Jalan Raya SJR Jebungan, Petugas Sekatan Jalan Raya SJR Sempadan Dalat Muka dan Petugas Pusat Kuarantin Kingwood Resort Muka. Berikut pula, Adun Muara Tuang Dato' Idris Buang turun padang bersama petugas First Response Team FRET Dewan Undangan Negeri Dun Muara Tuang bagi menyantuni petugas barisan hadapan di pos kawalan Sekatan Jalan Raya SJR di beberapa kampung di kawasan tersebut pada malam Sabtu. Antara lokasi pos kawalan Sekatan Jalan Kampung yang dikunjungi beliau ialah Kampung Murud Pelaman, Kampung Tian Sekawan dan Kampung Tian Mawang Serian. Dalam kunjungan itu, beliau telah menyumbangkan air minuman, makanan dan peralatan sebagai tanda penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang tidak mengenal penat lelah dalam membantu mengekang penularan wabak COVID-19.
Datuk Idris Buang dalam pada itu menyeru penduduk memberikan kerjasama dengan petugas hadapan dan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP di kampung masing-masing sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Manakala di PPV Cheng An Church, Kuong Hua, Sungai Sadit yang dilaksanakan selama 2 hari mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat. Menurut pengerusi SUPP Cawangan Bawang Asan, Senator Robert Lau Hui Yu, Kementerian Kesihatan Sibu terpaksa menyediakan dos tambahan pada hari kedua bagi menampung kehadiran penerima yang meningkat. Jelasnya lagi, perjalanan proses pemberian vaksin juga sangat lancar dan teratur. Kita sini target untuk 3 hari ada 3,000 orang. Lebih banyak ialah untuk orang penduduk di sini, tempatan, dan orang yang umur yang lebih besar. Tapi dari kita punya tengok list dan yang orang ada hadir, memang lebih sekarang ialah orang yang middle age lah, 40, 50 ini macam. Saya kira ada lebih orang tua punya warga mas sudah ada divaksin, disunting di Indo Stadium. The last 2-3 months sudah disunting. Tapi kita pun ada terima separuh punya orang tua belum register, tidak mau pergi sunting. Tengok kita ada data sini, dia orang sendiri datang sekarang. Macam satu contoh kemarin, satu orang tua 93 tahun tidak mau pergi sunting. Tengok kita sini ada dengar ada, dia pun tidak mau register. Pergi pasar cari dia doktor, cek dulu sehat atau tidak sehat. Doktor saya boleh sunting, dia baru datang. So yesterday dia ialah last lah, nombor 800. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual wartawan unit komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa meninjau hari kedua pemberian vaksin di PPV berkenaan pada Ahad. Robert turut menyeru orang ramai di kawasan itu untuk menolak berita tidak benar yang cuba menakutkan masyarakat mengenai pengambilan vaksin. Jangan dengar itu hal lah. Kita semua dari masa kita lahir sudah ada imunisasi jab sudah. 3-4 jab. Ini pun macam one of the step kita mesti buat. Ya? Semua orang ada. Jangan dengar ini anti-vaksin. Keluar kasih divaksin. Sementara itu, beberapa penerima yang sempat ditemu bual wartawan UKAS di lapangan menzahirkan rasa syukur kerana telah menerima suntikan vaksin. Selamat pagi, nama aku Innocent, saya anak kuliah. Jadi hari itu aku ngambil vaksin. Hati aku rasa senang lah dah ambil vaksin. Lawan aku tahu sikit kan ngambil vaksin. Kalau awak ke boleh berjalan kingkir ngambil vaksin kau. Awak ke nang awak lah, awak ke bakal polis nanya nama dah ambil vaksin. Udah kita boleh nitip orang dah ngambil vaksin. Jadi kita ke pedau nyambil vaksin. Nyambil vaksin apa dia? Jadi aku presiden jamu. Jadi aku rasa gati lah udah vaksin semua. Jadi ke kalau kawan aku tahu vaksin meh ngicak ke nyamai kayu guru-guru nyamai semua. Assalamualaikum, saya Lady Binti Sali. Saya bersyukur telah divaksin. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak. Saya syukurlah saya telah divaksin. Tak ada apa-apa pun, okey je. Laporan berikutnya, sebuah badan bukan kerajaan NGO Kuching Food Aid tampil untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Bladin. Ia menerusi sumbangan 200 set makanan asas kepada 3 buah kampung iaitu Kampung Hilir Bladin, Kampung Tengah Bladin dan Kampung Hulu Bladin. Menurut penyelaras Kuching Food Aid, Maria Mahemat, bantuan tambahan itu akan diagihkan kepada golongan sasar seperti warga emas, fakir miskin, asnaf, ibu tunggal dan sebagainya. Assalamualaikum, kami Maria Muhammad, koordinator untuk Kuching Food Aid. So sekarang kami berada di Dewan Al-Amin Bladin. Dan hari itu Kuching Food Aid mengadakan misi penghantaran dan agihan untuk 200 set makanan, bantuan makanan asas yang merupakan tambahan kepada mereka yang berada dalam kumpulan sasaran, iaitu kumpulan golongan emas, fakir miskin, asnaf, ibu tunggal dan sebagainya. Jadi 12 sukarelawan telah bersama dengan Kuching Food Aid hari itu untuk mengagih sebanyak 200 bungkusan makanan asas yang terdiri daripada beras, gula, minyak, telur dan sebagainya. Jadi kita ada majlis simbolik penyerahan kepada ketua kaum dan ketua masyarakat di situ sebagai tanda berterima kasih dan penghargaan kita kerana membenarkan kita untuk memberi sumbangan kepada sidaknya.
Ketika ditemu ramah wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa simbolik penyerahan bantuan itu pada Ahad, beliau memberitahu bantuan itu adalah sumbangan daripada ahli korporat, perseorangan dan persatuan bukan kerajaan NGO di negeri Sarawak. Sementara itu, penghulu Kampung Beladin Mahbang Labik amat bersyukur dan berterima kasih kepada Kuching Food Aid kerana sanggup turun dari Kuching untuk menghantar sumbangan kepada penduduk di pusat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi itu kita dalam program menerima bantuan daripada NGO Food Aid dari Kuching yang diketuai oleh Puan Maria serta rombongan. Jadi mereka ini datang ke Beladin untuk menyampaikan bantuan berupa bakul makanan untuk penduduk Kampung Beladin sebanyak 200 set bakul makanan. Jadi kita mengucapkan terima kasihlah kepada pihak NGO Food Aid dari Kuching yang diketuai oleh penyelarasnya Puan Maria serta rombongan kerana datang ke Beladin untuk menyampaikan bantuan untuk penduduk-penduduk Kampung Beladin yang amat memerlukan sekarang, terutama sekali semasa pelaksanaan PKP di Kampung Beladin ini. Wakil penduduk Kampung Beladin Zakaria Mos turut menghargai sumbangan yang amat diperlukan masyarakat di pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zakaria bin Mos mewakili penduduk Kampung Beladin. Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pertamanya kepada pihak kerajaan negeri Sarawak dan seterusnya kepada semua NGO yang telah sudi menyampaikan sumbangan kepada penduduk Kampung Beladin khasnya sempena dengan PKP COVID-19 ini dan saya rasa usaha murni ini, usaha menyampaikan sumbangan ini harus kita teruskan dari masa ke semasa kerana kesan daripada PKP COVID-19 ini sangatlah begitu terkesan sekali. Beralih ke laporan menerusi kenyataan media, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Ahad. Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dilanjutkan dan prosedur operasi standard SOP yang sedia ada dikekalkan memandangkan kes positif COVID-19 di negeri ini masih tinggi. Turut dimaklumkan sebanyak 513 kes positif baharu dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 63,824. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti yang tertera. JPBN Sarawak juga turut melaporkan 3 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian meningkat kepada seramai 404 orang. Dalam pada itu, satu kluster telah diisytiharkan tamat iaitu kluster Setunggang Lundu setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Sehubungan dengan itu, daerah Kabong telah kembali ke status jingga daripada status merah, manakala daerah Dalat kembali ke status kuning daripada status jingga. Kenyataan sama juga memaklumkan bagi pelajar yang ingin kembali untuk menyambung pengajian di luar negara dan memerlukan vaksinasi, mereka boleh mengemukakan permohonan kepada CITF Sarawak melalui email citfsarawak@sarawak.gov.my dan sertakan maklumat seperti berikut. Selain itu, keputusan pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD telah ditetapkan di lokasi berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan Zahni dan kru penerbitan.
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.